Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudara-saudari sidang penonton yang dihormati sekalian, alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana ditakdirkan kita berada di dalam suasana yang baik di bulan yang mulia ini, bulan Syawal. Artinya kita masih dalam suasana menyambut kemenangan mengatasi hawa nafsu kita di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan ketika kita menyambut hari raya ini, kita tidak mencemarkan kepribadian yang kita telah bina sekian lama di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan latihan ketakwaan yang kita bina sepanjang Ramadan akan kekal momentumnya di bulan ini dan insya-Allah pada bulan-bulan yang lain. Pada kali ini kita bersama dalam program Motivasi Pagi ingin membincangkan satu tajuk, membina kehidupan dengan sikap memberi. Dalam hidup ini sebenarnya kita dituntut bukan sahaja untuk semata-mata hidup, tetapi kita dituntut untuk membina kehidupan. Ada bezanya antara hidup dengan kehidupan. Kalau dalam bahasa Inggerisnya ada bezanya antara living and life. Ya? Yang dikatakan hidup ialah apabila kita dapat membina apa yang kita ingin pakai, apa yang kita ingin makan, minum, kenderaan dan rumah kita. Itu yang kita katakan hidup. Tetapi kehidupan suatu perkara yang lebih tinggi daripada sekadar hidup. Bukan hanya untuk makan, minum, bukan untuk pakaian, kenderaan, untuk rumah. Tetapi yang dikatakan kehidupan ataupun life itu ialah apabila adanya persaudaraan, adanya kasih sayang, adanya kemesraan yang memberi makna yang lebih tinggi daripada sekadar hidup. Kalau kita nak jelaskan secara tamsilan, membina kehidupan bezanya dengan membina hidup, umpama membina rumah dengan membina rumah tangga. Beza antara house dengan home, ya. Kita tidak hanya membina rumah, house, tetapi yang paling penting kita membina rumah tangga, home, yang mana di sana kita membina kasih sayang, kemesraan antara suami isteri, antara ibu bapa dan anak-anak serta ahli keluarga. Ya, house ataupun rumah dibina dengan kayu, dengan batu, dengan simen. Tetapi rumah tangga dibina bukan dengan batu, bukan dengan kayu, tetapi rumah tangga dibina dengan kasih sayang. Sebab tu untuk menyatukan antara, misal kata kita lihat kayu dengan kayu, kita gunakan paku. Untuk menyatukan antara batu dengan batu, kita gunakan simen. Tetapi untuk menyatukan hati dengan hati manusia, kita gunakan kasih sayang. Soalnya sekarang, bagaimana kita nak membina kehidupan? Bukan sekadar kita nak hidup. Kita teringat ungkapan yang terkenal, ya. Kita hidup dengan apa yang kita dapat. Kita hidup dengan apa yang kita dapat. Tetapi kita membina kehidupan dengan apa yang kita berikan. Sebab itu dalam hidup kita kita perlu banyak memberi. Kerana dengan memberi, barulah kita membina kehidupan. Kalau fikir hanya untuk mendapat, kita hanya fikir how to get, bukan how to give, maka kita sebenarnya hanya hidup saja. Kita bukan manusia. Kita hanya menjadi hidup-hidupan, ya. Seperti mana tumbuhan, seperti mana haiwan, mereka hanya ada hidup, tetapi mereka tidak membina kehidupan. Sebagai contoh, kita lihat bagaimana membina kehidupan dengan sikap memberi. Katalah dalam hidup kita, kita perlukan kasih sayang. Siapa manusia yang tak inginkan kasih sayang? Semua manusia inginkan kasih sayang. Kedagahan manusia, kehausan manusia untuk mendapat kasih sayang berada di paras yang sangat tinggi. Manusia nak dihargai dan sebagainya. Tetapi kenapa ramai manusia nak kasih sayang, tetapi hanya sedikit yang berjaya mendapat kasih sayang? Kenapa kasih sayang semakin pupus dan tandus dalam kehidupan kita di dunia ini? Puncanya kerana kita tidak melaksanakan hukum untuk mendapat kasih sayang. Kasih sayang hanya dapat dimiliki apabila kita memberi terlebih dahulu. Kita memberi kasih sayang, barulah kita mendapat kasih sayang. Itu hukumnya. Kita kena memberi dahulu, baru kita mendapat. Tetapi walaupun manusia hendakkan kasih sayang, mereka terlalu bakhil, terlalu kedekut, terlalu lokek untuk memberi kasih sayang.
hanya mereka fikirkan untuk mendapatkannya. Misal kata seorang suami yang pulang dari kerja, dia memikirkan bagaimana isteri harus memberi kasih sayang kepadanya kerana dia keletihan bekerja seharian. Begitu juga isteri yang ditinggalkan di rumah, menguruskan rumah tangga, anak-anak dan segala macam kerja rumah. Dia juga memikirkan bila suami balik nanti, suami seharusnya memberi kasih sayang kepadanya. Ketika mereka bertemu di pintu rumah, ketika suami pulang daripada kerja dan isteri menanti di rumah, masing-masing menunggu siapa yang patut memberi kasih sayang terdahulu. Jadi apabila saling menunggu, mereka tidak memulai. Maka apabila kita tidak memulai memberi kasih sayang, akhirnya kedua-duanya tidak mendapat kasih sayang. Kita terlupa seperti mana yang pernah dipesankan oleh Aid Al-Qarni dalam bukunya La Tahzan. Orang yang pertama mendapat manfaat daripada satu kebaikan ialah orang yang melakukannya. Artinya, kalau kita berdepan dengan suami isteri, berdepan di rumah tangga, di depan rumah, di depan pintu rumah, isteri yang pulang daripada kerja, isteri yang menanti di rumah, hendaklah dalam Islam apabila bertemu saja kita dahulukan untuk memberi salam. Memberi salam ini satu kebaikan. Memberi salam ini membina kasih sayang. Memberi salam artinya kita ada sikap memberi doa kepada orang lain. Dan hanya apabila kita memberi salam, iaitu memberi doa, insya-Allah kita akan mendapat kasih sayang itu semula. Dan orang yang paling mendapat manfaat, yang pertama mendapat manfaat daripada kasih sayang diberikan, daripada salam yang diberikan, bukan orang yang dituju akan salam itu, tetapi orang yang memberi salam itu. Orang itu akan mendapat manfaatnya terlebih dahulu. Seperti mana yang dikatakan oleh Aid Al-Qarni. Ingat ya, tangan yang menghulur bunga mawar, pasti tangan itu berbau harum. Ketika kita memberi kebaikan kepada orang lain, sebelum orang lain itu merasai kebaikan yang kita berikan untuk mereka, tetapi kebaikan itu akan mewarnai, akan dirasai oleh hidup kita sendiri. InsyaAllah ceriakan hidup kita dengan sikap memberi, kerana sikap memberi akan menyebabkan kita menerima lebih banyak. What you give, you get back. Apabila kita banyak memberi, insya-Allah kita akan banyak menerima. Ikuti perbincangan selepas ini tentang bagaimana kita membina kehidupan dengan sikap memberi, insya-Allah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diizinkan terus berada di dalam kebaikan. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat, input yang kita dapat melalui program motivasi pagi ini akan menyinari pagi kita dan hari kita dengan wajah-wajah keceriaan. Yang mana kalau kita gembira, insya-Allah kita boleh memberi kegembiraan kepada orang lain. Mengikut kajian pakar-pakar tentang manusia, antara sifat-sifat ataupun antara formula orang yang berjaya, yang pertama, orang yang berjaya mempunyai visi misi hidup yang tepat dan jelas. Dia tahu untuk apa dia dijadikan di atas muka bumi ini dan dia tahu apa yang dia nak capai dalam kehidupan yang singkat ini. Visi misi hidupnya tepat dan jelas. Yang kedua, orang yang berjaya ialah orang yang membangun potensi dirinya ke tahap yang sangat maksimum. Ingat perbincangan kita yang dahulu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak menciptakan manusia bodoh. Tuhan hanya menciptakan manusia dengan kebijaksanaan yang berbeza. Jadi, kenali kebijaksanaan kita dan insya-Allah manfaatkan potensi kebijaksanaan kita ke tahap yang maksimum. Dan yang ketiga, kata ahli-ahli psikologi lagi, ialah ciri orang yang berjaya atau formula kejayaan ialah apabila kita memberi kebaikan kepada orang lain. Sebab itu, kalau kita nak berjaya secara biasa-biasa, beri kejayaan kepada diri kita sendiri. Tetapi sekiranya kita ingin berjaya secara luar biasa, hendaklah kita membawa orang lain berjaya bersama kita. Di dalam perniagaan selalu kita terdengar ungkapan korporat-korporat yang berjaya mengatakan bahawa yang menjadi dorongan mereka, ini korporat yang Islamik, orang yang berpegang kepada jiwa Islam. Apa motivasi mereka berniaga pada awalnya? Dia kata motivasi ataupun dorongan ataupun niat saya berniaga pada awalnya, saya masuk dalam bidang perniagaan supaya saya boleh mengeluarkan zakat perniagaan. Artinya mindset mereka daripada awal-awal lagi ialah apabila mereka berniaga, bukan mereka fikir how to get, tetapi mereka fikir how to give, bagaimana untuk memberi zakat. Bayangkan kalau kita katakan bahawa perniagaan kita sehingga kita mampu mengeluarkan zakat, tentulah kita hendak perniagaan kita maju. Kerana
mentahap yang dikata cukup haul dan nisabnya. Artinya perniagaan kita bukan sekadar hidup segan mati tak mau, tetapi benar-benar maju supaya kita boleh memberi. Dan motivasi memberi ini sebenarnya akan menceriakan kejayaan kita, akan menyebabkan kita berjaya lebih daripada biasa. Dan dalam kepimpinan pun, kalau kita lihat ya, di dalam leadership, apabila kita bercakap tentang kepimpinan ataupun bercakap tentang pengaruh, ya, pemimpin yang berjaya ialah pemimpin yang boleh melahirkan pemimpin lain bersamanya. Jadi inilah rahsia kejayaan Rasulullah. Rasulullah bukan saja berjaya, tetapi Rasulullah boleh berjaya sebagai pemimpin yang membawa Khulafa' Ar-Rasyidin yang 4 ini berjaya sebagai pemimpin, dan 124,000 para sahabat semuanya pemimpin. Artinya Rasulullah berjaya menjadi pemimpin yang luar biasa kerana Rasulullah berjaya melahirkan pemimpin-pemimpin. Sebab itu umat Islam adalah umat yang berjaya. Dan untuk itu umat Islam adalah umat yang memberi. Kita lihat kedatangan Rasulullah, diutuskan Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya. Tidak diutuskan Rasulullah ke alam ini hanya untuk memberi rahmat kepada seluruh alam, memberi rahmat kepada seluruh alam. Dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah tentang orang mukmin yang baik, orang mukmin yang paling unggul, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang manusia yang paling baik ialah manusia yang memberi kebaikan kepada orang lain. Sebab itu tak sunyi, ya, semua ibadah-ibadah di dalam Islam adalah untuk memberi. Dalam solat kita memberi doa kepada orang soleh. Kita memberi doa kepada sahabat-sahabat saudara muslim yang lain. Di dalam bulan puasa yang baru kita laksanakan, dalam bulan puasa kita dituntut bersedekah untuk memberi kesenangan kepada fakir miskin. Artinya memberi. Dalam zakat kita memberi. Apabila bertemu seorang Islam dengan seorang Islam yang lain, kita dituntut untuk memberi salam. Artinya hidup orang Islam adalah hidup untuk memberi. Al-yadul ulya khairum minayyadus sufla, ya. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Mengapa kita katakan orang yang memberi itu menyebabkan orang yang berjaya? Untuk memberi kita mesti memiliki. Kita tidak akan dapat memiliki kalau kita tidak dapat memberi selagi kita tidak memiliki. Tentulah kita ada sesuatu untuk kita berikan. Dan untuk kita memiliki, kita kena mencari. Jadi dalam rezeki, sama ada bentuk ilmu, sama ada dalam bentuk harta, sama ada dalam bentuk tenaga. 3M ini penting. Yang pertama, kita mencari. Yang kedua, kita memiliki. Dan yang ketiga, kita memberi. Mencari, memiliki dan memberi menyebabkan hidup seorang Islam sangat dinamik, sangat produktif. Dan insya Allah apabila kita jadikan prinsip hidup kita untuk memberi, sebenarnya kita akan mewarisi ketenangan, kejayaan dan kebahagiaan dalam hidup. Baik, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang menjadi fokus kepada ketaatan, seluruh ketaatan kita kepada Allah. Antara nama Allah ialah Al-Wahhab, artinya Allah Maha Memberi. Bila kita telusuri bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada makhluk, ya, yang pertama Allah memberi tanpa diminta. Kita tak minta daripada Allah tetapi Allah berikan. Contohnya, apakah kita pada pagi ini kita meminta untuk oksigen bagi kita bernafas? Apakah kita minta cahaya matahari untuk menyinari kehidupan kita? Apakah kita minta segala-galanya yang dalam hidup ini yang untuk kita bernafas, untuk kita tegak berdiri di bumi Allah hari ini, semuanya yang kita minta? Tidak. Kita tidak minta oksigen, kita tidak minta cahaya matahari pada pagi ini, tetapi Allah berikan. Jadi Allah berikan kita sesuatu yang tidak kita minta. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita berulang-ulang dan berterusan. Allah tidak memberi sekali kemudian berhenti, tetapi Allah berikan kita berterusan, berulang-ulang. Bayangkan sejak kita dilahirkan sampailah saat kita ini, saat seketika ini, berapa banyak yang telah Allah berikan kepada kita. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahawa untuk kita membilang nikmat-nikmat Allah, kita tidak akan terhitung. Kalau nak menghitung nikmat Allah ini pun kita tidak mungkin, maka apatah lagi untuk kita membalasnya. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala memberi sesuatu yang baik untuk mendapat kebaikan. Jadi mudah-mudahan dalam hidup kita ini
apabila kita kenang Allah Subhanahu Wa Taala memberi dan Allah memberikan segala-galanya yang banyak untuk kita, maka tujuan Allah memberi dalam kehidupan kita supaya kita boleh memberi kepada yang lain. Ingat, kita hanya menjadi saluran kepada orang lain untuk mendapat nikmat. Dan insya-Allah apabila kita memberi nikmat yang ada pada kita, nikmat itu bukan kehabisan, nikmat itu bukan ketandusan, malah akan bertambah subur. Insya-Allah mudah-mudahan kita dapat bincang lagi tentang memberi selepas ini. Kita telah ketahui sebelum ini bahawa untuk kita berjaya dalam hidup ini, kita kena memberi. Kata kita membina kehidupan dengan apa yang kita berikan. Kita membina persaudaraan, kasih sayang, kemesraan dengan apa yang kita berikan. Tetapi sedikit sangat orang yang mampu memberi, yang ingin memberi. Kerana mereka mengatakan bahawa apabila kita memberi, tentulah mengurangkan apa yang ada pada kita. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, memberi tidak ditentukan sejauh mana, sebanyak mana yang kita ada ataupun kita tidak ada. Memberi itu satu sikap, satu akhlak. Dia bukan ditentukan oleh apa yang kita miliki. Dalam hadis ya, dalam apa yang kita dengar ya, yang kita baca bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada orang kaya yang pemurah, tetapi Allah lebih sayang kepada orang miskin yang pemurah. Jadi bayangkan, orang miskin boleh memberi dan orang miskin dapat melaksanakan yang dikatakan membina kehidupan yang mana mereka akan dapat ketenangan dan kejayaan. Ya, jangan sempitkan pengertian rezeki. Kalau kita sempitkan pengertian rezeki, tentulah kita merasakan bahawa kita tidak ada apa-apa untuk diberikan. Rezeki itu kita fikirkan, kita sinonimkan dengan wang. Maka bila tidak ada wang, tak ada rezeki, maka apalah yang kita nak berikan? Sebenarnya untuk kita mendapat rezeki yang banyak, luaskan pengertian kita tentang rezeki. Ya, kita katakan rezeki itu bukan saja wang, rezeki itu tenaga, rezeki itu kesihatan, rezeki itu apabila kita dapat ilmu, rezeki itu apa saja yang ada kita miliki sekarang ini. Ya, apabila kita meluaskan pengertian kita tentang rezeki, rezeki kita menjadi banyak. Dan apabila kita banyak rezeki, kita boleh memberi. Mungkin kita tidak boleh memberi keuangan, duit, tetapi kita boleh memberi tenaga. Mungkin tenaga kita tak dapat memberi, tetapi kita boleh memberi senyuman. Kalau kita tak boleh memberi senyuman, sekurang-kurangnya kita mesti mampu untuk memberi walaupun sekadar doa. Ingat, memberi bukan soal ada atau tiada, tetapi memberi adalah soal sikap yang ada di dalam hati kita. Mengapa kita tak mau memberi? Antara sebab yang lain ialah ada orang yang tak pandai berterima kasih. Kita marah, kita geram, kita rasa tak patut orang tidak mengenang budi. Kita berikan dia, kita tolong dia dengan tenaga kita, dengan wang kita, tetapi dia tidak pandai berterima kasih. Maka waktu itu kita berhenti memberi. Tak sudi lagi kita memberi kerana kita tidak dihargai ataupun tidak diucapkan terima kasih. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, kalau kita mengharapkan ucapan terima kasih pada setiap budi yang kita berikan, nescaya kita akan menjadi orang yang sakit jiwa. Kerana umumnya manusia di dunia ini tidak pandai berterima kasih. Ini yang ditulis oleh Dale Carnegie dalam bukunya Stop Worrying and Start Living. Ya. Umumnya manusia tidak pandai berterima kasih. Kalau kita memberi kebaikan, bersiap sedia untuk kita tidak diucapkan, tidak diberi penghargaan, tidak diberi pujian. Tetapi apakah kerana itu kita berhenti memberi? Sekiranya apabila ada orang tidak pandai berterima kasih dan kita memberhentikan pemberian kita, hanya kita tidak dikenang budi kita, maka kita sebenarnya orang yang ego. Kenapa saya kata begitu? Kenapa ego dikaitkan dengan orang yang tak suka memberi? Cuba kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan Allah Subhanahu Wa Taala, zat ataupun Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihi. Setiap masa Allah memberi suatu yang baik, suatu yang berterusan tanpa diminta. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan di dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali daripada hamba-Ku yang bersyukur. Artinya bersyukur ni berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan memberi dengan banyak, tetapi ramai manusia yang tidak pandai bersyukur. Sedikit sekali hamba yang bersyukur. Tetapi apakah Allah berhenti memberi? Tidak.
kepada orang yang derhaka, kepada orang yang taat, kepada orang yang kafir, kepada orang yang Islam. Allah terus memberi cahaya matahari, Allah terus memberi oksigen, Allah terus memberi walaupun majoriti manusia tidak pandai berterima kasih. Justru siapakah kita yang hanya memberi sedikit tetapi kita mengharapkan terima kasih yang banyak, sedangkan Allah memberi yang banyak hanya mendapat ucapan kesyukuran dengan sedikit. Tetapi Allah Subhanahu wa taala begitu pemurah, ya, begitu agung Allah Subhanahu wa taala, tetapi terus memberi walaupun tidak mendapat ucapan kesyukuran dari hamba-Nya. Jadi marilah sama-sama kita merasakan bahawa kita ingin memberi walaupun tidak diucapkan terima kasih, kerana pemberian kita sebenarnya bukan saja memberi ketenangan dan kebahagiaan kepada orang yang kita berikan, tetapi sebenarnya kita sendiri yang akan mendapat kebaikan itu. Ingat, memberi kepada orang lain bererti memberi kepada diri sendiri. Akhirnya, kenapa ada orang yang tidak mau memberi? Mereka rasa apabila kita memberi, kita akan mengurangkan. Kalau kita ada RM10, ada orang yang susah minta bantuan pada kita, kita bagikan RM5. Simple calculation, ya, perkiraan atau congak yang mudah. Kalau kita ada RM10, kita gunakan RM5 untuk bantu orang lain, 10 tolak 5, kita tinggal RM5. Artinya, wang kita di poket, di pers kita ataupun dalam dompet kita susut RM5 setelah kita berikan. Itu pandangan biasa. Tetapi apabila dilihat dengan pandangan mata hati, yang kita ukur daripada syariat, yang kita ukur daripada kehendak Allah, memberi tidak pernah mengurangkan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa satu yang kita belanjakan di jalan Allah, ya, akan menumbuhkan 7 tangkai. Satu tangkai itu akan berbuah, menumbuhkan buah sebanyak 100. Artinya 7 tangkai, 7 kali 100, 700. Artinya, satu yang kita berikan kepada Allah, di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala gandakan 700 kali. Artinya, memberi tidak akan mengurangkan kepada, bahkan memberi akan menambah. Bukan menambah dari segi apa yang kita nampak dari segi mata, tetapi mungkin sedikit yang kita berikan dalam bentuk wang ringgit, Allah balas kepada kita dengan bentuk keberkatan. Bila bercakap soal rezeki, bukan soal banyak atau sikit, tetapi apakah rezeki itu berkat atau tidak. Rezeki yang berkat sedikitnya cukup, banyaknya boleh diagihkan. Tetapi kalau kita lokek, kita bahil, kita akan dapat rezeki yang tidak berkat. Sikitnya tidak cukup, banyaknya akan menyebabkan kita tidak pernah puas. Makin kita minum, macam air laut, makin kita minum, makin menambah haus. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Saidina Ali. Saidina Ali kata, hakikatnya milik kita, harta yang menjadi milik kita sebenarnya adalah harta yang kita belanjakan di jalan Allah. Satu hari, Rasulullah SAW dan keluarganya dihadiahkan seekor kambing. Maka isterinya Siti Aisyah memberi semua bahagian-bahagian kambing itu kepada orang lain, kepada orang yang lebih memerlukan. Hanya bahagian kaki saja yang disimpan untuk makan bersama dengan Rasulullah. Semasa Rasulullah makan dengan isterinya, Rasulullah berkata bahawa bahagian kambing yang lain-lain itu semua menjadi milik kita, kecuali kaki kambing yang sedang kita makan ini. Ini sebenarnya bukan milik kita. Milik kita adalah milik yang kekal, menjadi simpanan sebagai pahala dan saham hari akhirat. Dan insya-Allah apabila kita makin memberi, kita makin banyak menerima ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup. Mudah-mudahan kita boleh berinteraksi dan berkomunikasi dalam Facebook Motivasi Pagi 2012. InsyaAllah dengan kita mencernakan lagi perbincangan melalui interaksi dan komunikasi lagi, InsyaAllah ilmu kita akan bertambah bukan saja menambah keyakinan kita, tetapi menambah amalan kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.